Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi malam 14 November 2021 bersama saya Marian Zanariah Ibrahim. Memulakan berita mengenai lawatan kerja rasmi Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Miri pada Isnin bagi merasmikan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Menarik perhatian, bangunan yang menjadi mercu tanda baharu bagi warga Miri itu memiliki reka bentuk yang menggabungkan elemen indeks bangunan hijau sekaligus menjadi tarikan baharu pelancongan. Ia juga menggabungkan elemen seperti penggunaan tenaga dan air yang cekap, jaminan kualiti alam sekitar, perancangan dan pengurusan tapak yang mampan, penggunaan bahan dan sumber yang efisien dan reka bentuk yang inovatif. Bangunan tersebut turut menyediakan pengurusan dan pentadbiran secara digital selaras dengan visi menjadikan bandaraya itu sebagai bandaraya pintar, hijau dan peranginan. Ketua Menteri dijangka tiba merasmikan bangunan Dewan Bandaraya Miri pada jam 10.30 pagi. Pada sebelah petangnya, beliau dijangka menyempurnakan majlis pecah tanah untuk pembangunan projek bas Terminal Miri atau Miri Central pada jam 3 petang. Sejurus selepas itu, beliau dijadual melakukan pembukaan rasmi blok bangunan pentadbiran dan akademik baharu di Sekolah Menengah Jalan Riam pada jam 3.45 petang. Berita seterusnya, Menteri Kanan Kerja Raya KKR Datuk Seri Fadilah Yusof telah menghadiri majlis libat urus bersama media Sarawak yang diadakan di Waterfront Hotel pada Ahad. Berucap dalam majlis tersebut, beliau menyatakan rasa syukur kerana dapat bersama-sama dengan pihak media setelah 2 tahun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jelasnya, majlis tersebut bertujuan memaklumkan perancangan KKR bagi tahun 2022 yang baru dibentangkan khususnya bagi negeri Sarawak. Kementerian Kerja Raya mendapat sejumlah 7.306 bilion untuk peruntukan 2022. Kalau kita melihat secara rinci, dari segi bajet pengurusan, kita hanya mendapat 823 juta ringgit berbanding 1.26 bilion ringgit pada tahun 2021. Namun demikian, peruntukan pembangunan kita bertambah daripada 6.483 bilion pada tahun 2022 berbanding 6.088 pada 2021. Sementara itu, mengulas mengenai projek infra berimpak tinggi, Datuk Seri Fadilah memberitahu sejumlah 3.5 bilion ringgit projek dilaksanakan termasuk projek Pen Borneo serta jalan-jalan utama di Semenanjung. Beliau turut berpesan agar pihak media menyampaikan isu yang tepat berhubung kait dengan KKR dan mana-mana agensi berkaitan bagi mendapatkan penjelasan. Laporan seterusnya mengenai lawatan kerja Menteri Muda Utiliti Bekalan Air, Datuk Dr. Abdul Rahman Zunaidi ke tapak projek stesen pam penggalak Matadeng dan tapak projek tangki air aras tinggi Ulu Bayan. Semasa lawatan itu baru-baru ini, beliau menyuarakan harapannya agar projek bekalan air yang dikendalikan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB itu akan memberi manfaat kepada masyarakat di Mukah. Pada waktu saya datang, perkhidmatan bekalan air yang berada di Mukah utamanya yang dikendalikan oleh pihak JBAB, Sarawak dan JBAB di Mukah dan memberi manfaat kepada masyarakat di seluruh tempat. Jadi, all the best to my brother, David, and our friend. Turut serta dalam lawatan berkenaan adalah mantan Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi, Residen Bahagian Mukah Hamdiah Bakir dan pengurus JBAB Wilayah Tengah Awang Arifin Awang Bujang. Sementara itu, penghulu Thomas Tayai sempat merakamkan penghargaan terhadap Datuk Dr. Abdul Rahman atas kesudian beliau melawat tapak tangki air di Ulu Bayan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Muda kerana sudi datang untuk melawat tapak tangki air di Ulu Bayan, memandangkan selama ini penduduk di kawasan sini amat memerlukan saluran air yang bersih untuk kawasan tersebut. Selanjutnya, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis telah menyempurnakan penyerahan 2 tapak projek kepada kontraktor yang berjaya ditawarkan melalui cabutan undi kelolaan pejabat Residen Bahagian Seri Aman di Simanggang pada Jumaat. Antaranya, projek naik taraf dataran kejat Rumah Panjang Belai Kampung Berangan Ili Skrang kepada syarikat Sinar KMI dan naik taraf dataran kejat Rumah Thomas Kampung Berangan Ulu Skrang kepada syarikat Nur Mutiara.
Menurut Datuk Francis, projek di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP yang dikemukakan oleh agensi pelaksana dalam aspek penyediaan skop kerja itu merupakan projek yang amat ditunggu-tunggu penduduk rumah panjang di situ. Manakala di Simunjan, projek menaik taraf ring ban dan membina flap gate yang merangkumi ban di sekitar kawasan Kampung Sungai Ladong dan Kampung Seruyuk kini mulai dilaksanakan. Projek menelan kos melebihi RM423,000 itu dibangunkan menerusi peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan (IRSDA). Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, telah menyaksikan penyerahan projek tersebut di Dewan Masyarakat Kampung Seruyuk pada Sabtu. Projek tersebut dijangka dilaksanakan dalam tempoh 8 bulan bermula pada 13 November sehingga 13 Julai 2022. Beralih dengan laporan di Dun Meradong. Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Pertanian Bahagian Sarike telah meluluskan peruntukan untuk menaik taraf 6 jalan ladang di rumah panjang sekitar daerah Meradong. Mantan Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berkata, jalan ladang berkenaan sangat penting untuk kegunaan penduduk di rumah panjang menjalankan aktiviti pertanian harian selain merupakan jalan asas utama untuk mendapatkan hasil tanaman untuk jualan. Katanya, kerajaan negeri ketika ini banyak memberi tumpuan kepada pembangunan pertanian di luar bandar termasuk kawasan yang jauh di pedalaman bagi memastikan tiada petani yang tertinggal daripada menerima arus pembangunan. Semasa meninjau jalan tersebut pada Jumaat, Datuk Ding berkata naik taraf jalan berkenaan merupakan salah satu inisiatif kerajaan bagi memantapkan pembangunan di kawasan luar bandar. 6 jalan ladang yang dinaik taraf adalah Jalan Ladang Rumah Keroh, Jalan Ladang Rumah Adia, Jalan Ladang Sungai Stabau, Jalan Ladang Rumah Ranggi, Jalan Ladang Rumah Tunjang dan Jalan Ladang Rumah Bala. Di Dun Bukit Begunan, mantan wakil rakyatnya Datuk Mong Dagang menghadiri perjumpaan khas bersama ketua masyarakat di kawasan itu bagi menyerahkan geran kerajaan dan bendera gabungan Parti Sarawak GPS pada Jumaat. Pertemuan ringkas anjuran Bilik Gerakan Gabungan Parti Sarawak GPS Bukit Begunan itu bertujuan memberi peluang kepada setiap ketua masyarakat berkongsi permasalahan maupun idea dalam usaha membentuk keharmonian masyarakat di kawasan masing-masing di samping menguatkan lagi sokongan terhadap kepimpinan kerajaan GPS. Menurut Datuk Mong, sokongan harus diberikan kepada GPS untuk meneruskan kesinambungan pembangunan di kawasan tersebut. Geran kerajaan yang disertakan dengan bendera GPS diserahkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Cina Bangkong Kandis sebanyak RM7,000 dan JKKK Kawasan Lacau sebanyak RM10,000. Selain itu, sejumlah RM10,000 diserahkan kepada JKKK Rumah Murphy Sebemban Selanjan, manakala RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Murphy Sebemban Selanjan. Turut menerima geran dan bendera adalah JKKK Rumah Richel Sebemban Sungai Langsat sebanyak RM10,000 dan JKKK Rumah Juntik Sungai Besai Baru sebanyak RM8,000. Keperkembangan di Daro. Seramai 510 lagi individu menerima vaksin dos penggalak dalam program anjuran Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF daerah Daro bertempat di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Daro pada Jumaat. Peningkatan jumlah kehadiran penerima kerana orang ramai tertarik dengan pemakluman penggunaan kaedah walk-in untuk mendapatkan dos penggalak di situ. Pihak CITF Daro dalam pada itu turut mempelawat sesiapa yang layak dan belum menerima temujanji untuk walk-in ke Dewan Masyarakat Daro untuk menerima dos penggalak. Untuk rekod, program pada Jumaat adalah hari terakhir namun sekiranya akan dilaksanakan lagi, ia akan dimaklumkan kemudian. Bagi yang ada temujanji, proses vaksinasi akan dilaksanakan di Hospital Daro. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.